Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sikit masa untuk kapsul 15 minit Syama'il kita insyaAllah pada siri yang kedua, untuk kita sharekan dulu majlis kita ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai dapat mengambil manfaat daripada majlis kita pada pagi ni insyaAllah. Sementara tu tunggu sahabat-sahabat kita masuk, kita isikan dengan kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kata para ulama, man ahabba syai'an fa'akthir bidhikrih. Siapa yang suka sesuatu, siapa yang cintakan sesuatu, dia kasihkan sesuatu, maka diperbanyakkan akan sebutan kepada kekasih tersebut. Maka kita zahirkan kecintaan kita dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Nawaina at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Dan kita telah lalu 5 minit sementara menunggu kita sahabat-sahabat kita masuk, dan juga kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu ta'zim, pengagungan, memuliakan insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikannya, dipilih kita menjadi umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kepada seluruh umat di dunia dan juga di akhirat.
Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda dengan kasih sayang cinta yang baginda sebarkan, mahabbah yang baginda bawa kepada kita di atas muka bumi ini untuk kita hidup dengan panduan beragama, dengan panduan daripada sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang pada yang baru masuk. Kita cerita tentang satu kitab. Kalau tuan-tuan perasan, kita dah upgrade sikit lah. Semalam, hari pertama kita test kapsul 5 minit. Jadi saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat kita yang menonton, yang ada pada hari ini pun. Alhamdulillah, Kak Rafidah ada, Kak Nurliah, Kak Saleha, Kak Siti Hajar ada. Waalaikumsalam semuanya. Mudah-mudahan sentiasa yang menonton kita dan juga yang tak menontonkan kita juga sentiasa dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, jadi semalam kita dah test kapsul 5 minit. Jadi banyak feedback yang masuk lah, yang sampai pada saya, termasuk kapsul Al-Fadhil Ustaz Usni semalam. Ustaz Usni semalam first try pun dia dah tak dapat 5 dah. Dia 15 terus. Dia sangkakan 5 tapi rupanya jadi 15. Jadi kita dapat lihat bahawa 5 minit itu mungkin terlalu singkat lah untuk kita bahaskan. Kita tunggu dan selawat tadi saja pun dah 5 minit kan. Jadi saya mengambil positif lah akan idea-idea ataupun cadangan-cadangan daripada sahabat-sahabat untuk kita tambah masanya menjadi 15 minit. Jadi kapsul kita akan jadi 15 minit lah. 15 minit Syama'il pada 7.30 pagi dan 15 minit Asma'ul Husna pada pukul 5.30 petang, insyaAllah. Kalau ada perubahan daripada segi masa tu, kita akan maklum lah dari masa ke semasa. Ya, kadang-kadang mungkin ada pertindihan dengan kuliah dan sebagainya. Kalau ada, nanti kita akan maklum lah, insyaAllah. Baik, kita sambung siri untuk kita tambahkan cinta kita, tambahkan kenal kita kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung sikit mukaddimah, kemudian kita masuk hadis yang pertama, insya-Allah. Sempat kita baca satu hadis, kalau boleh satu hadis sehari lah. Kalau boleh satu hadis sehari. Kitab Syama'il ni ada 56 bab. Kalau kita rangkumi, ada 56 bab, dimulakan dengan bab fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan Allah pada fizikal ataupun tubuh badan Nabi, kemudian tentang cop kenabian. Kita tengok secara lalulah secara go through supaya kita dapat gambaran dalam tempoh sepanjang kita akan bahaskan 400 lebih hadis, 415 tak salah saya. 415. Ya, 415 atau 416. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan ada 415 ataupun 16 siri lah kapsul kita. Itu pun ada hadis-hadis yang panjang yang mungkin tak dapat kita cover dalam 15 minit. Mungkin hadis-hadis yang panjang tu dia akan jadi 3 siri satu hadis. Mungkinlah, mungkin sebab ada hadis-hadis yang memang panjang. Kemudian cerita tentang rambutnya baginda sallallahu alaihi wasallam, cara baginda menyikat rambut, macam mana Nabi sikat rambut, pernah kita tahu tak? Nabi sikat belah tengah ke? Nabi sikat ke belakang ke? Macam mana rupa rambut Nabi, panjang mana rambut Nabi? Kemudian uban yang berada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tokoh, tuan-tuan, yang dibincangkan biografinya di atas muka bumi ini sampai ubannya pun dibincangkan berapa helai. Uban berapa helai dibincangkan. Itulah ketokohan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sudut. Tidak ada sebenarnya, kata para ulama, tidak ada yang remeh apabila apa sahaja itu melibatkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi kepada para muhibbin. Para muhibbin ni para pencinta. Kan? Tengok cerita Laila Majnun kan? Laila Majnun tu yang dia peluk dinding rumah dinding rumah Laila tu. Sebab apa? Sebab
rindukan orang yang ada dalam rumah. Jadi dinding pun bernilai bagi dia. Dinding pun bernilai bagi dia. Jadi setiap satu inci yang ada pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi concern kepada para sahabat. Menjadi perhatian mereka. Mereka sangat mengambil berat. Tak ada benda yang remeh pada Rasulullah. Uban pun nak tengok, uban pun nak kira. Ya, dikira oleh para sahabat uban yang berada di atas kepala, janggut dan juga di pelipis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sampailah bab dia. Kan insya-Allah. Inai, adakah Rasulullah pakai inai? Kemudian celak baginda, pakaian baginda, kehidupan Rasulullah, khuf ni kasut kulit lah yang dipakai oleh Nabi, capal yang dipakai oleh Rasulullah, cincin Nabi pakai cincin macam mana, kemudian takhatam Nabi pakai cincin di belah mana, tangan mana, jari mana, pedang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan tengok tentang baju besi yang dipakai oleh Nabi, topi besi, suit perang lah. Kemudian serban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kain pelekat Nabi. Ini semuanya tentang peribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara berjalan Nabi, penutup kepala Nabi, cara duduk Nabi, cara bersandar Nabi, cara berpapah Nabi. Kemudian cara Nabi makan, kemudian apa makanan Nabi, sifat roti Rasulullah, makanan asasi. Kemudian kita akan bincang juga tentang lauk yang dimakan bersama dengan roti, apa yang Nabi makan dengan roti. Pagi-pagi ni lapar ni. Kemudian sifat wuduk Rasulullah ketika ingin makan, adakah sebelum makan kena ambil wuduk? Kalimah yang digunakan wuduk. Kemudian doa yang dibaca oleh Nabi sebelum makan dan juga setelah selesai makan. Cawan yang dipakai Nabi untuk minum ataupun untuk wuduk. Kemudian buah-buah apa yang Nabi makan. Minuman yang Nabi minum. Cara Nabi minum. Nabi berminyak wangi. Kemudian cara percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah boleh bayang lah. Kita dah boleh gambarkan apa yang kita akan bincangkan. InsyaAllah lah, niat ataupun azamkan untuk kita istiqamah sehari satu hadis, setiap pagi 5 hari seminggu, sebulan kita dapat 20 siri untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Cara Nabi gelak, Nabi bergurau, macam mana Nabi bergurau. Kemudian percakapan Nabi tentang syair, adakah Nabi bersyair? Kemudian sembang-sembang waktu malam, istilah kita ni bedtime story lah. Apa yang Nabi sembang dengan isteri-isteri Nabi sebelum tidur. Kan? Apa bedtime story. Kemudian cara tidur Nabi, ibadat Nabi pada waktu malam macam mana. Kemudian masuk waktu pagi, solat duha Nabi macam mana. Solat-solat sunat di rumah macam mana. Puasa Nabi macam mana. Qiraat, bacaan Quran Nabi macam mana. Tangisan Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga tentang tilam ataupun firash. Nabi baring macam mana, atas apa waktu Nabi tidur. Kemudian tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ni paling penting lah. Sebab ni yang memang sepatutnya kita tirulah. Ada benda-benda yang memang kita tak boleh tiru. Kan? Macam saya, Allah Ta'ala dah jadikan hidung penyek keturunan Banjar. Hidung penyek. Kan? Jadi orang Arab hidungnya mancung. Jadi begitu juga dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya mancung. Jadi tak sama. Takkan saya nak pergi buat pembedahan pula. Kan? Semata-mata saya nak ikut Nabi, hidung nak mancung macam Nabi. Jadi saya buat pembedahan. Tak, yang itu kita tak payah ikut pun. Bahkan tak dituntut pun untuk kita ikut. Tapi yang dituntut untuk kita ikut adalah akhlaknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana sifat pemalu Nabi. Kemudian Nabi berbekam. Yang ini seruan daripada langit ni. Ketika Nabi turun daripada Isra' Mi'raj, suruh umat Nabi untuk berbekam. Nabi berbekam macam mana. Kemudian nama-nama Rasulullah. Sebagaimana Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, ada nama-namanya macam yang Ustaz Husni sebut semalam. Sebenarnya lebih lagi daripada 99 kalau kita tengok pada sifat-sifat Allah. Begitu juga tentang nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi tu banyak. Sifat Nabi tu banyak. Kalau Maulana Musa, Rohani Bazi,
beliau ada kumpulkan dalam kitab Barakat Makiyah 800 lebih nama Rasulullah. Dibuat jadi kitab selawat. Kitab selawat tu berselawat dengan semua nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? 800 lebih. Kalau kita bahas satu-satu hak tu, jadi kapsul nama Rasul pula lah. InsyaAllah lah, kod habis Syama'il ni kita boleh buat pula 800 kapsul nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin kan? Dia ada buat lagu kan? Asma'un Nabi. Nama-nama Nabi. Boleh carilah dekat YouTube. Asma'un Nabi. Itu hanya sebahagian kecil lah. Beberapa sajalah. Eloklah kita hafal, kita tahu. Kerana itu sebenarnya adalah sifat-sifat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu nama-nama Nabi. Kemudian kita akan tengok kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidup Nabi dengan ahli keluarga Nabi. Kemudian umur baginda sallallahu alaihi wasallam ni bab nak ujung-ujung dah lah. Kemudian setelah membahaskan umur, akan bahaskan tentang bab paling sedih dalam kitab ini, iaitu tentang kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan bincang tentang lepas wafat biasa ada libat dengan apa yang ditinggalkan, maka yang akan dibincang adalah harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, diakhirkan kitab ini dengan harapan Imam Tirmizi. Biasalah kita kalau tengok orang menulis kan, orang buat tesis ke apa ke, di hujung khatimah penutup tu dia akan buat suggestion, saranan lah. Sebenarnya saranan dan harapan itu akan diletakkan di khatimatul kitab, akan diletakkan di penutup penutup kitab. Maka selalunya kalau orang tulis tesis, katalah dia buat kajian tu dengan pelajar sekolah rendah. Jadi mungkin di hujung tu dia akan letak saranan. Harapan saya agar ada yang menyambung kajian saya buat kat sekolah menengah pula. Contoh macam tu. Jadi selalu harapan orang akan diletakkan di hujung. Sebagaimana para ulama menyusun kitab-kitab hadis. Ada yang menyusun meletakkan bab di hujung itu adalah bab kemasukan ahli syurga ke dalam syurga. Jadi kenapa dia letak bab kemasukan ahli syurga ke dalam syurga? Kerana harapan dia setelah selesai mengarang kitab itu, dapatlah penulis itu Allah Ta'ala kurniakan dengan kelebihan untuk dapat masuk dalam syurga Allah berkat daripada tulisan dia. Begitu juga Imam Tirmizi ketika mana mengarang kitab ini, Imam Tirmizi letak bab yang terakhir, bab apa? Bab bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Nabi. Jadi kenapa itu adalah harapan muallif, harapan penulis dan harapan kita juga pembaca, dan harapan sebenarnya seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasihkan Rasulullah. Pernah dengar tentang mimpi? Mimpi ada 3 jenis. Satu, mimpi yang disebut, kalau kepada para nabi disebut wahyu lah. Kepada orang lain disebut ilham. Mimpi yang baik. Mimpi yang baik, dia mimpi semayang, dia mimpi ibadah, mimpi yang baik-baik lah. Itu daripada Allah. Ada mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk ni daripada syaitan. Mengigau, mimpi mengarut-ngarut, merepek-repek mimpi. Hari ni dia pergi dia ada kat Paris, pergi melancong kat Paris, sakit perut, masuk-masuk tandas, keluar-keluar dekat rumah opah dia kat kampung pula. Jadi mimpi merepek-repek, mimpi itu mainan tidur, dia panggil daripada syaitan. Mimpi daripada syaitan. Sebab tu Nabi ajar, kalau terbangun ataupun terjaga daripada mimpi-mimpi buruk ini, buat ludah lah, bukan ludah betul-betul. Tuih, begitulah. Sembuhkan ataupun hembuskan ke kiri 3 kali dan bacalah doa minta lindung daripada syaitan. Sebab mimpi yang buruk itulah. Baik. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga namanya mimpi psikologi. Mimpi psikologi ni apa yang kita fikirkan sebelum tidur, terakhir sebelum tidur. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita fikirkan terakhir sebelum tidur. Kalau orang banyak utang, dia pening kepala, tangan letak atas dahi, tengok kipas berpusing kat siling, pusing, dia pening, tak boleh tidur, akhirnya dia tertidur. Dalam keadaan dia mikir macam mana aku nak bayar hutang. Jadi mimpi dia tu pun nanti ceritanya pasal dikejar hutang juga. Sebab apa? Itu concern yang dia sangat-sangat fikirkan sebelum tidur. Itu dia panggil mimpi psikologi. Terbawa-bawa dalam tidur.
Jadi sebaik-baik mimpi psikologi yang kita nak bawa dalam hidup kita adalah mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Jadi macam mana cara sebelum kita tidur, amalkan sunnah Nabi. Fikir tentang Nabi. Keinginan kita, kasih kita untuk kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Berdoa pada Allah. Ya Allah, aku dah amalkan apa yang Nabi SAW ajarkan. Tidurnya pun dah berwudu, dijaga. Kemudian diakhiri pula hari dia dengan solat witir. Dia buat banyak sunnah Rasulullah. Tidur min syiqihil aiman kan, di lambung sebelah kanan. Jadi dia cuba untuk amalkan sunnah-sunnah Rasulullah yang insya-Allah kita akan bincangkanlah nanti. Jadi dia panggil terbawa-bawa dalam mimpi, macam orang angau lah. Macam orang angau. Jadi orang angau rindukan kekasih dia, terbawa-bawa sampai dalam mimpi kan. Jadi sebaik-baik mimpi untuk kita bawa adalah mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebenarnya hakikatnya pilihan Allah Taala. Pilihan Allah Taala. Kadang-kadang ada orang-orang alim ulama yang setiap harinya mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai part tu kita bincanglah. Dua orang terbalikkan nama saja, setiap hari mimpi bertemu Nabi. Yang pertama sahabat Nabi, khadim Rasulullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik selepas kewafatan Nabi, hari-hari mimpi jumpa Nabi. Yang kedua, terbalikkan saja nama itu, Malik bin Anas. Anas bin Malik, Malik bin Anas. Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, Imam Darul Hijrah di Madinah, rahimahullahu ta'ala. Beliau pun mimpi hari-hari bertemu dengan Nabi SAW. Itu harapan kita semualah. Kita pun tahu dalam keadaan kita yang penuh kekurangan, umat yang banyak dosa, banyak silap. Tapi kasih kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sangat-sangat berharap kita dapat mimpi bertemu Nabi. Begitulah yang disusun oleh Imam Tirmizi, diletakkan bab yang terakhir itu, bab mimpi jumpa Nabi, memberitahukan kepada kita bahawa wafatnya Nabi bukanlah berakhir segala-galanya. Kita masih boleh menyambung tugas Rasulullah. Kita masih boleh attachkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui apa? Melalui kasih dan cinta kita pada junjungan besar Nabi, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, cukup 15 minit dah terlajak sikit. Jadi insya-Allah esok kita akan masuk hadis yang pertama. Hari ini dua siri ni kira mukaddimah untuk kita kenalkan kitab lah. Boleh cari di kedai-kedai buku, insya-Allah ada. Kalau kalau nak beli daripada saya, yang ini ada cetakan lama Ustaz Faiz Abidin punya ni, Syama'il Muhammadiyah, boleh kontak lah. Boleh kontak saya. Saya boh nombor telefon lah. Saya boh nombor telefon saya di situ. Nanti boleh WhatsApp. Harganya RM30. Saya cuba postkan lah. Saya cuba postkan. Kalau duduk sekitar Bangi, tapi adalah beberapa orang dah minta kitab kan, saya tak sempat nak hantar. Jadi saya try tengok macam mana. Kalau sempat hantar, kalau duduk area Bangi, saya boleh hantar ke rumah lah. Kalau tak, nanti saya cuba uruskan untuk post. Boleh message di WhatsApp saya, dan nanti kita akan uruskan lah untuk kitab. Tapi kalau tak pun, boleh pergi ke mana-mana kedai kitab. Syama'il ni insya-Allah ada. Banyak dah cetakan. Banyak sangat dah cetakan. Ada yang Indonesia, ada yang Malaysia. Boleh tengoklah. Boleh tengok. Hadis ni insya-Allah sama. Cuma cara penterjemahan sajalah. Cara penterjemahan saja yang berbeza. Baik. InsyaAllah besok kita akan masuk hadis yang pertama. Terima kasih pada yang bersama-sama kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.